Scoverto Fleet T-shirt first in Malaysia. Baju dengan material jersey microfiber. Sangat-sangatlah sesuai untuk lelaki kacak seperti anda. Harga sangat berpatutan, RM60 untuk lengan pendek dan RM65 untuk lengan panjang. Pre-order akan tamat pada 11 Disember 2020 dan T-shirt hanya ada 300 helai sahaja. Dan sekarang slot untuk booking pun dah tak banyak. Hurry up guys, sementara slot masih ada. Untuk tempahan, korang boleh klik link dekat pin komen. Alright. What up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimi Scoverto. So hari ni kita nak discuss pasal ancient weapon. Yang mana sebelum ni aku dah bahas dah. Cuma pada last chapter yang kita tengok sebelum ni telah memberi kepada kita clue yang besar tentang pengenalan untuk senjata ancient weapon yang seterusnya. But sebelum kita start hari ni dalam segmen SNF, aku nak highlight channel nakama kita yang bernama Latah Gaming yang menyiarkan gaya permainannya bermain mobile gaming. Jom kita layan sikit. Elektrik. Jangan tersampai terkena lagi. Okey, tak kena. Woi, apa benda? Apa? Apa benda? Woi, kenapa tu? Kenapa? Serius kelakar gila tengok dia melatah. So dia sekarang tengah menuju ke 1000 subscribers. So aku harap sangat-sangat korang dapat membantu dia untuk menjayakan misi road to 1000 subscriber dia. Okay? Jom kita support sesama nakama kita. You guys are awesome. Alright, jom kita start. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Scoverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Scoverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarudamo. Beracap rambutan, pilihan hijau sejak tahun 1983. The Ancient Weapon atau Kodai Heki merupakan 3 senjata yang mampu menghasilkan kehancuran besar-besaran dalam dunia One Piece. 3 senjata ini dikenali sebagai Pluton, Poseidon dan Uranus. Setiap dari nama-nama ini mewakili nama dewa yang represent daya kehancuran mereka. Senjata kuno inilah yang dijadikan alasan kepada pihak kerajaan dunia, World Government, bagi menyekat penyelidikan dijalankan terhadap Void Sentry yang kononnya mereka mengkhawatirkan sesiapa yang mengetahui rahsia Ancient Weapon ini bakal menggamit global war. Alright, sedikit gambaran umum tentang Ancient Weapon. First, kita ada Pluton. Setakat ini senjata tersebut masih lagi belum diperkenalkan physically dalam anime maupun manga. Senjata Pluton setakat yang kita tahu adalah kapal kuno yang mampu menghasilkan daya kehancuran yang besar. Kapal ini dikatakan suatu ketika dahulu telah diciptakan di Water 7 semasa Void Sentry dulu, dan pihak engineer kapal ini dulu telah menyembunyikan plan penghasilannya atau blueprint untuk plan kapal tersebut sebagai langkah berjaga-jaga kerana bimbang sekiranya kapal tersebut jatuh ke tangan yang salah, sebuah Pluton yang baru dapat dihasilkan bagi menentang Pluton yang dicuri itu. Namun nasib baiklah kapal legenda tersebut telah pun hilang dari catatan sejarah dan keberadaannya masih lagi menjadi misteri sehingga ke sekarang. Namun apa yang menariknya, blueprint kapal legenda itu telah diperturunkan kepada generasi ke generasi engineer kapal yang lain. 10 tahun sebelum main storyline One Piece bermula, blueprint kapal tersebut telah berada dalam genggaman Tom, dan dipendekkan cerita, Spandam cuba untuk merampas blueprint tersebut yang kemudiannya memaksa Tom mengamanahkan blueprint tersebut kepada Iceberg, dan 5 tahun kemudian Iceberg telah menyerahkan blueprint tersebut kepada Frankie. Frankie yang telah menyimpan blueprint itu di dalam badannya telah membakar blueprint tersebut setelah desakan dari Spandam dan seterusnya menggagalkan misi Spandam selama ini. So sekarang ni kita tahu yang satu, kapal legenda Pluton itu memang ada, cuma hilang, dan poneglyph di Alabasta mengandungi maklumat tentang lokasi kapal tersebut. Dua, the only way to stop the existing kapal Pluton itu iaitu blueprint tersebut telah pun musnah. So senang cerita, dalam dunia One Piece ni nanti hanya akan ada satu saja kapal Pluton.
Cuma terdapat teori yang berlegar-legar dalam One Piece community yang mengatakan bahawa kapal Thousand Sunny milik Straw Hat Pirates merupakan kapal Pluton tersebut. Dan terdapat banyak sekali argumen berkaitan hal tersebut. Tapi memang terdapat sedikit sebanyak kecenderungan yang Frankie telah mulai mengubah kapal Thousand Sunny perlahan-lahan untuk menjadi salah satu senjata paling menggerunkan tersebut, iaitu kapal Pluton. Pertama adalah mengenai desain. Frankie merupakan seorang tukang kapal terhebat yang masih hidup saat ini selain Iceberg. Sebelum blueprint kapal Pluton dibakar, Frankie sempat melihat isi dari blueprint tersebut. Frankie sudah tentu mampu dengan mudah mengingati bagaimana cara membuat atau menghasilkan senjata kuno ini. Kalau kita dapat melihat kemampuan Frankie yang sebelum ni mampu mengupgrade tubuh badannya sendiri sehingga hampir 80% tubuh dia adalah besi. Dan proses tersebut telah dilakukannya dalam masa 2 tahun time skip. Sedangkan blueprint Pluton itu ada pada dia dah lama. Sangat-sangat tak mustahil sekiranya Frankie membakar blueprint tersebut, dia dah hafal pun cara-cara mencipta sebuah kapal Pluton, dan Thousand Sunny lah merupakan kapal Pluton itu. So sebagaimana yang kita tahu, kapal Pluton pertama diperbuat dari kayu Adam yang sangat terkenal akan kekuatan dan ketahanannya. Kayu tersebut pernah digunakan bagi menghasilkan Oro Jackson milik Goldie Roger, dan sekarang material tersebut ada pada tubuh kapal Thousand Sunny. Dalam chapter 959 muka surat 11, kapal Thousand Sunny telah dibom oleh pasukan Beast Pirate. Namun semasa armada Luffy berkumpul bagi merempuh Onigashima, kapal tersebut dilihat tidak mempunyai sebarang kecederaan yang serius. Hanya layarnya sahaja yang mengalami kerosakan. Kemudian kalau kita melihat Gaon Cannon milik Sunny juga terbukti sangat-sangat mengerikan dengan berhasil menghancurkan seluruh markas Duval hanya dengan satu kali tembakan. Dan peristiwa ini berlaku sebelum time skip, yang mana pada masa itu Frankie masih lagi belum pergi menuntut di Makmal Vegapunk. Cuba kita bayangkan, dengan pengetahuan menghasilkan kapal Pluton dalam kepala otak dia, ditambah lagi dengan 2 tahun kajian di Makmal Dr. Vegapunk, sehebat manakah Gaon Cannon, Thousand Sunny dan kapal itu sendiri ketika ini. Dan semasa di Pang Hazard, setelah 2 tahun time skip, Frankie telah menunjukkan secebis kekuatan ultimate secret weapon Gaon Cannon upgrade yang digelar sebagai General Cannon. Dan sekali lagi semasa di Onigashima, Frankie menggunakan Radical Beam-nya dalam menjatuhkan salah seekor Ancient Giant Artificial kat situ. Yang mana kat sini telah menunjukkan pembuktian bahawa Gaon Cannon Frankie ketika ini ataupun kapal Thousand Sunny ketika ini adalah menyamai sebuah kapal Pluton. Dan Frankie dari kecil lagi telah berangan-angan untuk berlayar dengan sebuah kapal ultimate, kapal perang terhebat, dan berlayar dengan kapal tersebut. Dan sebagai seorang engineer kapal pada tahap Frankie itu, dan dengan ilmunya dalam membuat kapal Pluton, sudah tentulah definisi kapal ultimate yang dimaksudkan Frankie adalah kapal Pluton. Tapi tak tahulah pasal teori kapal Thousand Sunny ni sebagai kapal Pluton sangat masyur. So aku risau kalau Oda akan twist pula nanti. Alright, disebabkan kita dah tahu yang ancient weapon Poseidon adalah Shirahoshi, so kita pergi kepada perbahasan kita pasal senjata kuno Uranus pula. So seperti mana Pluton dan Poseidon, Uranus juga diambil bersempena nama dewa Greco-Roman. Kalau menurut kisah legenda Greco-Roman, Uranus merupakan sosok yang menguasai langit dan merupakan bapa kepada 12 Titan dan Tuan kepada 6 dewa Olympian. Basically, Poseidon adalah ancient weapon yang menguasai laut dalam. Pluton adalah ancient weapon yang menguasai permukaan lautan dan daratan, dan Uranus adalah ancient weapon yang menguasai langit. Dan selepas chapter 997 dan chapter-chapter yang lain dalam Arc Wano ini, mungkin persoalan tentang bangsa Kaido dah terjawab. Sebab sebelum ni kita tertanya-tanya, apakah buah devil milik Kaido? Adakah Zoan jenis naga? Dan apakah bangsa Kaido? So dalam chapter 997 baru-baru ini, Oda seolah-olah dah pun mendedahkan kepada kita bahawa Kaido adalah dari bangsa naga. Dan thanks to satu YouTube channel Malaysia ni yang bernama Monkey Directive yang komen dekat video aku baru-baru ni, dia bagi tahu macam ni: Kaido berasal dari seekor naga, more specific adalah Eastern Dragon, yakni naga timur. Dan dalam kepercayaan masyarakat timur, mereka mempercayai yang makhluk mythical ni boleh berubah ke bentuk manusia. So sebab itulah Kaido boleh bertukar ke bentuk manusia. Dan aku setuju dengan pendapat Getiu ni, dan aku tambah sikit yang mana kalau kita boleh tengok pun, kita pun dari timur juga yang juga percaya legenda mistik macam ni, yang percaya yang makhluk mythical ni boleh berubah ke bentuk manusia. Contoh makhluk mythical dari Malay
lore ataupun legenda Melayu adalah harimau jadian, puteri ikan duyung, gajah Mina, orang kenit, naga tasik cini, bujang senang dan banyak lagi. Dan review tambah lagi, benda ni pun kita boleh tengok masa di Ringu yang mana musang Onimaru salah seekor haiwan mythical yang mampu bertukar menjadi bentuk tubuh manusia yang bernama Gyukimaru. So oleh kerana Onimaru mampu bertukar menjadi bentuk tubuh badan manusia, so aku kat sini sedikit tertanya-tanya dan wondering, mungkin Hihimaru dan Komachio juga mampu bertukar menjadi manusia. Dan satu lagi komen daripada Ahmad Ashraf bin Zakbar yang mengatakan Kaido memang seekor naga asli dan bukan pemakan devil fruit. Sebab tu Kaido tak ada hybrid form setakat yang kita boleh tengok setakat ni lah. Dan Yamato juga probably adalah seekor naga, yang mana dalam chapter sebelum ni kita dapat melihat Yamato hampir transform. Lepas tu Ashraf dia tambah lagi mengatakan satu lagi bukti yang mengatakan bahawa Kaido bukanlah pemakan devil fruit adalah kalau Kaido pemakan devil fruit dan dia pun sedia maklum kelemahan devil fruit tu apa, dan cita-cita dia pun adalah untuk mati. So kenapa Kaido dia tak lemaskan je diri dia dekat dalam laut? Dan sebab tu bila Kaido berada dalam form manusia, Kaido ada tanduk sama macam Yamato, yang mana kalau devil fruit Zoan biasa, kalau diorang berada dalam form manusia, contoh macam Rob Lucci tak ada pun bintik-bintik harimau bintang ataupun gigi tajam ke apa. So aku ucapkan thank you both of you yang memberikan buah fikiran dan teori yang cukup menarik untuk dikongsikan dengan nakama-nakama kita. So kalau korang ada apa-apa pendapat, just komen kat bawah, okay? Kalau aku rasa boleh diketengahkan, aku akan highlight dalam video aku macam ni. Dan berbalik pada perbahasan video ni, iaitu ancient weapon. So oleh kerana Uranus adalah diambil dari nama dewa yang menguasai langit, so probably spesies naga adalah merupakan ancient weapon Uranus. Dan senang cerita, Kaido adalah the missing ancient weapon lepas Pluton dan Poseidon. Sebab sebagaimana yang kita tahu, naga mampu menghasilkan awan, yang mana dengan awan dapat menghasilkan kilat, hujan, menderukan angin. Seolah-olah naga atau ancient weapon Uranus ni mampu mengawal perubahan cuaca dan memanipulasi cuaca. Sebagaimana yang kita dapat lihat, perubahan cuaca yang sangat-sangat drastik apabila Kaido dalam form naga muncul. Langit akan menjadi mendung, serangan-serangan dia berunsurkan sesuatu yang dinisbahkan dari cuaca seperti petir yang menjadi salah satu dari daya serangannya, angin yang mana sebelum ini dengan serangan tersebut telah berjaya memotong tangan Okiku. Dan sebelum ni pun kita dapat melihat buah Devil Vegapunk yang dimakan oleh Momono Cengeng mampu mengubahnya ke bentuk naga dan menghasilkan awan. Dan begitu juga kita dapat melihat semasa at war, kita dapat melihat Goldie Roger seolah-olah menggunakan kemampuan Uranus dalam menentang sebuah armada Shiki. Sebab tu Roger semasa berhadapan dengan Shiki, dia sedikit pun tidak memiliki kegentaran apabila berhadapan dengan Shiki dan armada dia yang consist of 50 lebih battleship, yang mana berkemungkinan telur besar yang terdapat dalam kapal Roger adalah telur naga. Sekali lagi menjadi pembuktian kukuh atau kita boleh kira sebagai hujah untuk mengaitkan bahawa naga mempunyai hubungan yang sinonim dengan penguasaan cuaca dan merupakan sumber kekuatan Uranus. Dan sebelum ni pun kita boleh lihat yang Monkey D. Dragon juga seolah-olah mampu memanipulasi cuaca, yang berkemungkinan Monkey D. Dragon adalah pemakan buah Devil Zoan naga yang mana dapat mengawal petir dan angin. Aku ada bahas pasal Monkey D. Dragon sebelum ni, so korang boleh tengok video tutorial tersebut. Korang boleh klik link kat ruangan description kat bawah, okay? Dan mungkin disebabkan perkara ini jugalah World Government seolah-olah telah mengetahui sumber kekuatan ketiga-tiga ancient weapon ini, yang mana kita dapat melihat untuk counter kekuatan ancient weapon Uranus, World Government dengan bantuan Dr. Vegapunk telah membuat eksperimentasi untuk menghasilkan naga artificial, seperti mana yang kita dapat melihat di Panghazard. Antara kajian yang dihasilkan Dr. Vegapunk adalah penghasilan naga artificial. Kemudian untuk counter ancient weapon Pluton, World Government sekali lagi dengan bantuan Dr. Vegapunk telah membuat satu eksperimentasi yang diberi nama sebagai SSG atau Special Science Group bagi menghasilkan kapal perang seperti Pluton. Seperti mana yang aku beritahu awal tadi, di Panghazard sebelum ni Franky menunjukkan secebis dari kekuatan ultimate Gaon Cannon dia dengan tubuh cyborgnya, yang mungkin cyborg Pacifista merupakan secebis dari kekuatan ultimate kapal Pluton artificial daripada Dr. Vegapunk dari kekuatan SSG nanti. Sebab kedua-dua cyborg Franky dan cyborg Pacifista memiliki banyak persamaan, iaitu dalam penghasilan serangan berbentuk beam. Dan untuk Poseidon pula, berkemungkinan World Government telah menganggap bahawa Poseidon berada di pihak mereka, dan disebabkan Puteri Shirahoshi dilihat sangat naif dan masih kebudak-budakan, mungkin World Government cuba untuk erase Puteri Shirahoshi ni awal-awal lagi supaya lepas
selepas ni tak akan ada lagi kuasa ancient weapon yang mampu untuk menentang mereka. Seperti mana yang kita dapat lihat, Im Sama telah mencari-carikan poster Shirahoshi, Blackbeard dan Luffy. Shirahoshi obviously is a threat to the world government sebab dia merupakan Poseidon, dan walaupun masa Reverie, Ryugu Kingdom turut bertandang ke Marijoa menunjukkan ownership world government ke atas kerajaan Fishman Island. But dalam masa panjang ataupun jangka masa panjang in future, kerana mengkhawatirkan Poseidon akan menjadi ancaman kepada world government, Shirahoshi perlu dihapuskan, dan sudah semestinya lah melalui satu perancangan yang sangat licik. Kalau tak, Poseidon akan mengaktifkan dan memanggil semua Sea Kings yang lain. Manakala Luffy pula adalah sebab dia sendiri mengisytiharkan penentangannya terang-terangan terhadap world government, dan oleh kerana kemampuannya yang pada aku personally mungkin merupakan satu daya kekuatan pemusnah ancient weapon juga yang besar, iaitu menukar orang sekelilingnya menjadi kawan, dan pihak Marine sendiri mengakui kekuatan ini, iaitu Kobe telah menyedari keupayaan Luffy. Mungkin juga telah dianggap sebagai satu ancaman yang cukup besar terhadap world government. Korang bayangkanlah, siapa sangka Luffy dapat menumpaskan antara salah satu sindiket jenayah terbesar dalam dunia underground macam Barakwork. Siapa sangka Luffy dapat menumpaskan The Heavenly Yaksha yang menguasai Dressrosa, dan siapa sangka Luffy dapat menghuru-harakan sarang Yonko Big Mom. Even aliansi Kid pun bukan kata nak huru-harakan Yonko Shanks, tapi dilihat seolah-olah ditumpaskan oleh Shanks dengan mudah tanpa kemampuan seperti Luffy yang dapat menukarkan orang lain menjadi kawan. Dan mungkin juga kemampuan Luffy tersebut adalah salah satu dari kekuatan ancient weapon selain dari kemampuan Voice of Vaulting milik dia. Alright, lepas ni kita sembang pasal Voice of Vaulting pula dan kaitan yang aku bagi tahu antara Beehive, Nigashima, Zou dan Florian Triangle yang aku bagi tahu sebelum itu, okey? Manakala Blackbeard adalah disebabkan dia telah menguasai dua daripada the strongest devil fruit power, iaitu Gura-Gura Nomi yang mana the strongest Paramecia devil fruit, dan Yami Yami Nomi yang merupakan the strongest Logia devil fruit. So guys, what do you think? Comment down below pandangan korang, okey? Dan satu lagi segmen SNF yang aku nak ketengahkan dalam video kali ini adalah IG Shop SE Shine Beauty. Muka anda berjerawat? Anda tidak perlu risau lagi kerana SE Beauty dapat menyelesaikan masalah anda. SE Beauty Serum dapat mengecutkan jerawat, mengurangkan pigmentasi pada kulit, melembap dan menghaluskan kulit, mencerahkan kulit, mencegah penuaan hanya dengan 2 pam pagi dan malam. Manakala SE Beauty Soap mengatasi ruam kulit dan dapat mencerahkan kulit, mengurangkan garis-garis halus, melembut dan melicinkan kulit, dan memperbaiki sel kulit yang rosak. Jangan risau atau ragu-ragu sebab SE Beauty sememangnya mempunyai kelulusan KKM. Ni dia produk dia. Diorang ada kirim kat aku sebelum ni. Tekstur dia macam air, dia meresap ke dalam kulit dan bau dia wangi gila. Yang bestnya dia tak melekit tau. So korang kalau berminat untuk dapatkan SE Beauty ni, korang boleh visit IG Shop SE Shine_Beauty atau WhatsApp dorang, okay? Aku dah sediakan link WhatsApp dorang kat ruangan description kat bawah. And before I end, sedikit renungan untuk orang yang kufur. Segala ujian dilihat sebagai bala untuknya. Namun untuk orang mukmin, segala ujian dari Allah akan dilihat sebagai tanda Allah sayang kepadanya dan sebagai cara Allah menasihati dia supaya menjadi lebih baik. Dan oleh kerana itu, dia akan menghadapi ujian Allah dengan tenang dan girang gembiranya dan akan segera kembali kepada Allah saat diuji. Dan untuk suasana sekarang ni, siapa suka dengan ujian wabak corona? Tapi ketahuilah geng, inilah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya. Mungkin sebelum ini kita abaikan family kita, jadi gunakanlah peluang ini untuk kita sama-sama mengeratkan lagi hubungan kita dengan keluarga kita sendiri. Sabda Nabi SAW lebih kurang, apabila seseorang Muslim menafkahkan sesuatu untuk ahli keluarganya, ketahuilah itu juga adalah sedekah. Orang yang menghubungkan silaturahim, Allah akan menghubungkan seseorang itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi